Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Ini studio saya di luar, rumah ada dalam. Okey. Alhamdulillah, malam yang dingin. Memang kat luar ni dia sejuk ya, berangin kerana depan saya tak ada bangunan. Adalah sedikit hutan ya. Dan jiran sebelah ni pun senyaplah macam biasa. Saya nak berkongsi rasa apa yang saya rasa. Saya pernah menziarahi anak-anak yang belajar di Persatuan Disleksia Bandar Baru Bangi, di dekat dengan rumah saudara Suhairi ya, orang kuat MPWS. Saya pun tak tahu ya, selepas saya tengok alamat dia saya pergi melihat beberapa aktiviti di sana. Dan saya juga pernah pergi selepas saya dapat makluman satu program persembahan anak-anak Persatuan Disleksia Malaysia ya. Dan kebetulan hadir bersama adalah Tun Siti Hasmah sebagai penaung. Saya datang tak dijemput, tak ada surat rasmi, hanya saya seronok ya. Dan kebetulan masa di Kuala Lumpur tu salah seorang peserta yang terlibat adalah isteri kepada anak buah saya yang bawa anaknya Dila, yang juga ada elemen disleksia dan juga autism. Jadi saya agak terkejut. Kenapa terkejut? Sebab mereka sangat berbakat. Mereka berani berada di pentas. Okey, dan wajah-wajah mereka semuanya wajah-wajah yang menunjukkan mereka tu unik, mereka tu hebat. Tapi maybe di sekolah mereka terpinggir. Okey, sebab mereka tak boleh nak menulis dengan baik, yang baru masuk sekolah mungkin tak boleh membaca. Dan di situ mereka telah mula tersisih kerana adanya grade yang menyisihkan mereka. Saya tidak pernah agungkan sistem di barat, tetapi sistem di barat dekat dengan jiwa saya. Saya tak tahu apa yang berlaku di barat sebenarnya. Okey, sehinggalah saya belajar di Australia dan saya pergi ke UK, melihat sendiri dengan mata kepala saya macam mana kelas dikendalikan di sana. Pertama, prinsip yang mereka ada adalah anak-anak yang datang tu is a precious things in the world. Tak kisahlah anak siapa, anak yang melangkah masuk ke pagar sekolah adalah manusia, adalah insan yang sangat berharga kepada mereka. Okey, mereka boleh marah ibu bapa sekiranya ada something wrong berlaku pada anak. Okey, sebab mereka kata anak is the center of attention. Anak-anak diberikan keutamaan. Okey, tak kisahlah mereka tu datang bertongkat ke, berkursi roda ke, anak-anak tu they are welcoming, masuk dalam kelas inklusif. Okey, anak-anak OKU kat sana, okey, dibiarkan supaya menjadi seperti anak-anak lain. Mereka tidak anggap itu sebagai satu kekurangan kepada mereka. Sebab itulah kalau di Australia, mana-mana projek yang ingin dibangunkan mestilah antaranya diluluskan kerana ada kemudahan yang terbaik untuk mereka-mereka yang ada keperluan khas. Barulah projek itu diluluskan. Kalau tidak, no way. Kita tak dah siap bangunan semua, berpecah sana pecah sini. Sebab apa? Baru terfikir adanya orang yang berkursi roda. Kat sana tak ada. Mereka memang dah fikir daripada awal lagi. So mereka meletakkan satu kepercayaan bahawa anak-anak ini walau apa pun latar belakangnya, walaupun setakat mana kebolehannya, bila mereka melangkah masuk ke sekolah akan diberikan satu situasi pembelajaran untuk mereka semua.
bukan hanya untuk yang pandai saja, bukan hanya yang untuk boleh membaca saja. Jadi bila buku teks tak ada pada sekolah rendah, sebenarnya itulah satu ruang yang besar untuk kita mendekati mereka dan memberikan apa saja yang boleh untuk melihat potensi mereka berkembang. Kita memulakan dengan interaksi. Apa yang berlaku di sekolah itu bukan suatu yang skema dalam buku, tetapi adalah kemanusiaan. Bercerita, berinteraksi, menegur, memberikan panduan kepada anak-anak, beraktiviti, hands-on activity. Okey, di situ mereka belajar untuk mendapat pengetahuan, menghormati, socialize di situ. Okey, mereka tak ada homework. Mereka cuba tanamkan nilai-nilai yang baik sebanyak mungkin. Subjeknya tidak sebanyak subjek kita. Ujiannya tidak ada. Okey, mereka adalah buat latihan. Okey, yang paling saya terkejut, okey, mereka tak ada pangkah. Mereka tak ada right. Kalau betul warna hijau, mereka tandakan warna hijau, ini betul. Kalau kurang betul, mereka tandakan warna lain lah, pink ke whatever lah. Mereka tak ada konsep salah dan betul. Sebab salah dan betul ini bukan sesuatu yang dapat membina kefahaman mereka. Sebab anak-anak maybe bermula dengan yang salah dan mereka dapat menjadi sesuatu daripada kesalahan tersebut. Kita tak dapat kosong. Okey, jadi falsafah apa yang kita pegang sebenarnya? Saya pun tak faham. Kita ada falsafah 4 Jerry. Okey, kita ada jasmani, emosi. Okey, kita ada rohani dan intelektual. Betul ke apa yang kita sebenarnya dah bina di situ? Kemudian kita ada konsep ketuhanan. Okey? Konsep ketuhanan tu bermakna Allah menghasilkan mentakdirkan anak-anak yang lemah untuk menjadi tanggungjawab kepada mereka yang lebih tahu. Anak-anak yang kurang menjadi tanggungjawab kepada mereka yang ada kelebihan. Orang miskin dijadikan ada kelebihan. Bukit dijadikan ada kelebihan, sungai dijadikan ada kelebihan. Bukan bukit hebat, sungai tak perlu. Okey, jadi kita tak boleh nak integrate macam tu. Kita sibuk nak integrate STEM. Tapi anak-anak tak reti. Sekarang ni baru saya dengar inklusif lah. Okey. Di sana anak kursi roda dalam kelas. Okey, dan mereka bertepuk bertampar dengan anak-anak yang macam itu. Okey, saya selalu katakan, tidak semua anak-anak di Barat jadi baik. Tapi sekurang-kurangnya nilai yang mereka cuba terapkan itu jauh lebih baik. Mana negara yang paling selamat? Denmark, Finland, negara Eropah. Okey, bukan tak ada orang jahat, ada orang jahat. Tapi negara yang paling selamat, negara yang paling aman, negara yang paling riang ria mengikut survey-survey yang mereka buat. Tak kisahlah siapa kata survey itu bias, tak kisahlah, pergi sendiri. Tengok macam mana situasinya. Tak pergi lama pun tak apa, duduklah 10 hari, 20 hari, kita boleh lihat bagaimana mereka akan melahirkan suatu situasi yang seronok untuk kita belajar sesuatu daripadanya. It's not perfect. Tidak ada dunia ni benda yang perfect. Okey, tapi bila kita tumpu kepada perperiksaan, semua tentang perperiksaan, semua tentang nak ambil pelakat. Saya sangat sensitif. Kadang-kadang saya fikirlah, kenapa saya pula sibuk orang kat pelakat? Kenapa orang lain diam je? Tak siapa berkisah. Saya kisah kalau anak-anak ambil pelakat. Kenapa saya kisah? Sebab kita kata, wah inilah matlamat tercapai. Selama ni kita nak capai yang inilah, sekarang telah tercapai. Maka adalah sekumpulan pelajar terbaik asrama penuh mengangkat 10A, 9A. Dan yang terbaik dapat 10A campur. Berapa orang yang dapat 10A campur, 9A? Kita ada berapa ratus ribu pelajar ambil SPM. Berapa ratus ribu? Kita kena tengok bilangan itu untuk menyatakan kita berjaya ataupun tidak. Bukan bilangan yang 1%, 2% ni. Okey? Kita buat kerja, bukan tak buat kerja. Tapi kenapa kita buat kerja dan akhirnya ia seperti terkhilaf daripada apa yang sebenarnya
kesucian dan kemurnian pendidikan itu sendiri. Kita buat kerja, penat. Cikgu buat kerja, penat. Semak kertas lah apa semua. Bukan saya katakan cikgu sekarang relax. Jadi apa yang saya sebut ni akan jadi kerja banyak, tak. Kita mencadangkan sesuatu yang lebih humanize, sesuatu yang lebih kemanusiaan sifatnya. Okey, tak ada buku teks. Tak ada buku teks. Boleh hidup ke tak ada buku teks? Sekolah tak ada buku teks dah sampai darjah 6. Ada sampai kata 3, ada sampai kata 5 tak ada buku teks. Kita ni tak darjah 6 saja. Tak ada buku teks. Bukan tak ada buku teks, malah tak ada buku langsung. Okey, tapi kita ni terlampau-lampau. Kiblat kepada exam tu terlampau-lampau. Sepertilah exam ni akan membangunkan Malaysia. No way. Kalau sekadar 10% lah yang berjaya matlamat dicapai, learning objektif tercapai, yang lain tu sedang-sedang saja, dan sebahagian besar 30-40% langsung tercicir, itu bukan kejayaan. Saya pernah katakan saya tak suka orang dapat A tapi jangan ada yang fail. Itu lebih baik. Ini saya buat dapat 10 orang A, kita ada 1000 orang yang tunggang langgang di belakang. Itu bukan pendidikan. Pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua. Yang kurang kita berikan kelebihan, yang lebih kita minta bantu yang kurang. Bukan yang lebih kita beri kelebihan, yang pandai kita berikan ruang untuk jadi lebih pandai. Okey. Jadi konsepnya tidak macam itu. Yang pandai dia akan dapat menyesuaikan diri. Dengan sedikit yang kita beri, dia boleh menguasai dengan baik. Dan kita minta dia pula membantu yang kurang. Jadi barulah ada satu situasi. Okey. Mana pernah ada sekolah setiap 40 minit bertukar-tukar kan di negara maju. Tak ada. Kita 40 minit punya loceng, 40 minit punya loceng, 40 minit loceng. Akhirnya susah, complicated hidup kita sebagai seorang guru dan anak murid di sekolah. Hari-hari tengok jadual waktu, apa nak belajar besok, apa nak besok tukar buku lagi, tertinggal sekolah lah, tak buat homework lah, apa semua. Very complicated. Sedangkan satu buku latihan pun dah cukup. Buatlah, tak kisah dalam tu. Anak kita punya semua dalam tu. Ini kan cikgu lain punya, ni cikgu lain, ni cikgu lain. Very complicated. Kita memilih complicated. Okey ya. Tak apalah, cukuplah setakat tu. Bukan membebelkan sampai 12 tengah malam, tak habis ya. Tapi jiwa saya rasa macam itulah. Bila saya baca balik saya punya post, dan ada yang komen anak dia disleksia, anak dia autism, so on and so forth. Okey, jadi saya pun rasa nak buat macam mana sistem kita tidak melihat mereka sebagai keutamaan. Tapi saya tidak akan berhenti bercakap, tidak akan berhenti menulis sehinggalah situasi itu sekurang-kurangnya ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye.